Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah dalam tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Murid-murid, bagaimana Islam boleh berkembang ke serata dunia? Mari kita lihat bagaimanakah cara Islam boleh berkembang ke serata dunia. Berikut adalah strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. Strategi yang pertama iaitu mengukuhkan negara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Nabi Muhammad juga melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Seterusnya, dalam mengukuhkan negara Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkasakan ekonomi umat Islam dengan mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Apakah itu jizyah? Jizyah ialah cukai yang perlu dibayar oleh orang-orang bukan Islam kepada kerajaan Islam. Strategi kedua ialah menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Manakala strategi yang ketiga iaitu menjalinkan hubungan luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar ke kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan untuk berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur pula dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Seterusnya, dalam menjalinkan hubungan luar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Antara kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu yang pertama, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara Islam. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung tanah Arab. Cabaran berdakwah. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi golongan munafik. Baiklah murid-murid, kita kembali kepada penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga
berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam, maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Baiklah, bagaimana kita hendak mengetahui Perang Hunain itu berlaku? Perang Hunain berlaku di Hunain, di suatu tempat yang bernama Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Seterusnya kita lihat pula bagaimana Perang Tabuk berlaku. Perang Tabuk berlaku di suatu kawasan yang bernama Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala tentera musuh seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin tanpa berlaku pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Baiklah murid-murid, siapakah itu golongan munafik? Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan Islam. Murid-murid, antara jalan orang-orang munafik hendak melemahkan kekuatan Islam ialah mereka sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Seterusnya, mereka menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Mereka juga membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba yang dibina oleh Rasulullah SAW dan memecah belahkan kaum muslimin. Murid-murid, antara iktibar daripada perkembangan dakwah Islam ini, pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua manusia. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Iktibar yang ketiga daripada perkembangan dakwah Islam ini, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan umat Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh Islam. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan tajuk kita pada hari ini, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kini Islam telah dapat berkembang ke seluruh dunia. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada tajuk-tajuk akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.